Itu muqaddimah ya. Tak apa, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah berkumpul seketika di dalam majlis ilmu, berkongsi satu dua perkara, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita. Saya bersyukur kepada Allah pagi ini dapat hadir berjumpa tuan-tuan dalam keadaan tak berapa nasihat. Ini adalah program saya pada bulan Ramadan yang ke-160. Jadi suara pun tak berapa ada. Tadi itu bukan speaker rosak dah, speaker tu okey. Bukan kata ustaz ni baca qiraat pelik sangat, tak, bukan qiraat. Memang suara tak ada langsung. Jadi insya-Allah pagi ni dalam masa yang ada saya akan berkongsi perbendaharaan ilmu mengenai sunnah, bagaimana kita menyambut Aidul Fitri. Sebab kita nak raya dah, kalau cerita bab Ramadan pun dah tak praktikal. Jadi saya akan cerita bermula daripada tenggelamnya matahari pada hari yang terakhir bulan Ramadan sehinggalah bila selesai menyambut Aidul Fitri. Bermula sunnah baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada hari yang pertama masuknya Aidul Fitri, yakni bila tenggelamnya matahari pada 29 ataupun 30 Ramadan. Sunnah yang pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah Nabi menyambut kedatangan Syawal, menyambut kemenangan berpuasa. Sunnah yang pertama ialah Nabi SAW, Nabi akan menyambut dengan takbir. Semua orang tahu. Sama ada takbir itu dilakukan setiap kali lepas daripada salat fardu, maghrib, isya ataupun subuh, ataupun bila-bila sahaja waktu, sama ada kita dalam rumah, dalam kenderaan dengan ahli keluarga kita, perbanyakkan takbir. Untuk Aidul Fitri semua orang tahu takbirnya bermula lepas daripada solat maghrib sehingga keesokan hari sebelum kita menunaikan solat yang dinamakan solat hari raya. Adapun untuk Aidul Adha, takbirnya bermula sama macam ketika mana kita buat haji, yakni lepas daripada solat subuh hari Arafah sehinggalah hari yang terakhir, hari yang dinamakan hari Tasyriq. Dan tuan-tuan kena faham, takbir raya Nabi SAW, Nabi bertakbir dengan penuh semangat kemenangan, dengan penuh semangat kegembiraan, dan dengan penuh semangat kegirangan.
Sebab tu kalau tuan-tuan ada rezeki nanti, insya-Allah, puan-puan ada rezeki nanti, buatlah haji, buatlah umrah pada bulan Ramadan. Pertama, al-umrah fi Ramadan kal haji. Umrah pada bulan Ramadan ni macam buat haji. Satu. Yang kedua, bila kita buat umrah pada bulan Ramadan, apatah lagi kalau kita dapat berhari raya di sana, kita akan dapat belajar banyak benda. Termasuklah kita dapat belajar bagaimana cara Nabi SAW bertakbir hari raya dengan semangat kemenangan. Saya sempat berhari raya di luar negara 10 tahun masa saya belajar dulu. Dan memang mereka takbir hari raya ni dengan semangat kemenangan. Dia takbir raya ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tu takbir raya. Saya balik 2006 Malaysia. Setelah lama tak balik, 10 tahun tak balik. Balik selang 2-3 hari nak hari raya Aidul Fitri. Kita ni semangat keluar negaraan ni tinggi. Pagi raya, dikala orang Melayu kita takbirnya mendayu-dayu. Bila mikrofon tu sampai kat saya, tuan-tuan perempuan, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raya haji, orang tak bagi dah mikrofon. Raya haji, orang tak bagi dah mikrofon. Dia kata ni ajaran Tuhan Harun ke, ajaran Ayah Pin ke? Ya, memang Nabi takbir macam tu. Tak apalah, orang Melayu nak takbir mendayu-dayu, silakan. Tapi jangan keterlaluan. Takat nak bagi bunyi lagu tu, okeylah. Allahu Akbar. Ini kiraat ni dia punya suara bergetar sikit, nampak tak? Allahu Akbar, Allah, okeylah. Tapi tak payahlah sampai ambil tangan jari buah telinga, doa sampai 90 darjah dengan sedih, dengan teriak, dengan menangis. Mana tak sedih, tuan-tuan? Cuti raya 2 hari. Hari Jumaat kena kerja dah. Kesedihan itu dipamerkan dengan takbir hari raya. Satu. Dua. Ringkasnya insya-Allah. 2. Keesokan harinya, hari Jumaat dengan hari raya ada arahan yang sama. Nabi setiap kali Nabi hendak menyertai perhimpunan yang melibatkan ramai orang. Nabi nak pergi ke Arafah. Nabi dalam keadaan Nabi nak pakai tawaf, Nabi nak pakai ihram. Bila sampai di miqat, apa saja perbuatan dan melibatkan perjumpaan orang ramai, benda yang Nabi buat, Nabi mesti akan mandi. Adapun untuk Aidul Fitri, Idul Adha dan hari Jumaat, mandinya kamithli ghuslil janabah. Mandinya ibarat mandi janabah. Ada 2 maksud. Maksud yang pertama, bila kita mandi janabah, mandi kita janabah ni mandi yang teliti, tak macam mandi biasa. Itu pertama. Maksud yang kedua, tata cara mandi janabah itu macam yang diajar oleh Nabi. Sebagaimana yang dicerita oleh Aisyah dalam hadis Bukhari Muslim. Macam mana Nabi mandi janabah? Sebelum Nabi mandi janabah, Nabi membasuh kemaluan Nabi. Dan setelah membasuh kemaluan Nabi, Nabi berwuduk terlebih dahulu. Selepas Nabi berwuduk, barulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Nabi mandi janabah. Dan mandi ini mandi yang terbaik. Sebab kita nak datang melibatkan perhimpunan orang ramai. Dan mandi ini dia tak ada niat yang khusus. Niat kita bila kita nak mandi pagi itu, niat kita nak mandi bersihkan diri. Dia tak ada niat yang khusus. Tak ada niat sengaja aku mandi pagi hari raya 2 rakaat kerana Allah, tidak ada. Pagi raya lah dia nak telefon ustaz. Ni saya nak niat bila ni ustaz nak mandi ni, nak masuk dalam bilik mandi ke, masa nak pulih kepala paip ke, masa ayak nak kena badan ke, masa dia nak mandi tu innamal a'malu binniyat. Itulah niat dia. Sebab niat ni tuan-tuan jangan terlampau complicated sangat. Innamal a'malu binniyat. 2. Ada hampir 10 benda saya nak sebut. Lagi saya tanya balik ni. 2.
Yang ketiga, wa massa min tib imraati in kana laha. Ketiga, Nabi suruh pada pagi raya kita memakai haruman paling baik, minyak wangi, minyak atar paling baik yang dimiliki oleh isteri kita sekiranya ada. Sebab apa Nabi contohkan macam ni? Sebab Nabi tahu orang lelaki ni dia tak suka letak minyak wangi dalam poket dia. Berbeza dengan orang perempuan daripada zaman Nabi sampai hari ini. Antara benda yang disukai oleh orang perempuan adalah haruman, minyak wangi. Sebab tu Nabi contohkan macam tu. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah baca satu majalah yang agak baik, nama majalah tu majalah Maskulin, bulan Disember 2012, dia kata antara ciri-ciri lelaki dambaan seorang perempuan, ciri-cirinya antaranya lelaki yang dalam poket dia ada minyak wangi. Siapa yang ada sini? Tuan-tuan tak ada ciri tu? Saya ada, tertinggal dalam kereta. Tuan-tuan tengok daripada dulu sampai sekarang orang Arab dalam bab mereka menghiaskan isteri mereka, subhanallah. Apatah lagi minyak wangi. Sebab tu kalau kita perasan masa kita pergi haji umrah di Mekah, selain daripada kedai jubah yang terlampau banyak, kita akan perasan kedai atar yang begitu banyak. Orang Arab dengan haruman ni, subhanallah. Daripada zaman dulu sampai sekarang, ada satu haruman yang orang Arab cukup suka. Mereka akan beli kepada isteri mereka. Kalau tuan-tuan pergi umrah beli, haruman tu lebih kurang botol dia besar ni ya. Nama dia ialah Lailatul Zifaf. Nama minyak wangi tu Lailatul Zifaf. Lailatul Zifaf bermaksud malam pertama. Dia besar ni ya, tak mahal, lebih kurang dalam RM8,000 saja. Tu nak tulis nama dah tak jadi tulis tu. Sebab tu saya bagi tahu alhamdulillah. Tadi macam nak tulis dah kan, tak jadi tu dengar harga. Saya nak bagi tahu perempuan tuan-tuan, antara benda yang kita buat baik, kita beli minyak wangi letak di masjid, di surau, nak bagi orang pakai ni baik. Tapi saya tak tahu lah bila kita nak upgrade minyak wangi kita. Biarlah bila kita letak minyak wangi di surau, di masjid, biarlah kita yang letak minyak wangi itu pun, kita pun sudi memakainya. Boleh faham tak maksud tuan? Ni dia bubuh situ, dia pun tak sentuh, dia pun tak pegang. Kita main semayang subuh, nak ambil minyak wangi itu tadi, ingat nama minyak wangi itu malaikat subuh. Tengok-tengok nama malaikat maut, tak jadi tu Sebab tu sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu ditegur oleh Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sahabat Nabi ditegur oleh Allah dengan Allah berfirman, tidak sempurna kebaikan, kebajikan yang kita buat, melainkan kita bagi satu benda yang kita sayang, satu benda yang kita ada nilai. Ayat ini turun kepada sahabat, para sahabat tujar, mereka peniaga. Bila mereka berniaga buah kurma, orang dah pilih grade, kualiti yang baik. Bila petang hari masih berbaki, masih tersisa, yang orang dah tak mau beli, yang mereka nak buang dalam tong sampah, mereka singgah di masjid, letak di masjid, mereka namakan sedekah. Allah tegur mereka. Sebab tu yang ketiga, pakailah haruman paling baik pada pagi raya. Dan pakai haruman ini berdasarkan sunnah, diletak di tubuh badan, bukannya diletak di pakaian. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita pergi negara Arab, pasal ada minyak wangi tu, dia roll dulu, dia roll dekat tubuh badan, lepas tu dia buat macam tu. Betul tak? Sebab Nabi nak haruman tu lekat di tubuh badan dan bukan di pakaian. Tiga. Yang keempat, walabisa min salihi siyabih. Yang keempat,
Nabi arahkan kita lelaki dan perempuan pada pagi raya kita memakai pakaian paling baik, pakaian terbaru yang kita ada. Sebab tu bila Allah bagi kita kelebihan rezeki, kita tak pakai baju yang baru pada hari raya, kita telah bersalahan dengan sunnah Nabi. Kita tak boleh bagi alasannya kita ni puasa pun tak tahu mana nak pakai baju baru. Lah, Nabi suruh pakai baju baru lah. Sebab tu Allah bagi kelebihan rezeki, pakai pakaian paling baru. Dan pakai pakaian paling baru adalah pakai pakaian yang bersesuaian dengan tempat setempat. Itu maksud dia. Macam mana orang Melayu di Malaysia berpakaian pada hari kebesaran, macam mana orang Melayu kita berpakaian pada hari kerakyatan, itulah pakaian paling baik. Saya duduk di Pakistan 8 tahun. Orang Pakistan ni pakai memang kurta. Cuma kalau hari Jumaat, hari raya, dia pakai kurta. Kurta yang dia pakai tu mesti warna putih. Yang kedua, kurta tu daripada kain cotton. Dia hantar dobi, dia basuh di dobi, lepas tu dia akan lumuk dengan kanji. So pakaian tu jadi keras. Bila dia jalan, pakaian tu tak bergerak. Dia punya tajam, dia punya line baju ni punya tajam ni, kalau cicak jatuh kena putus tu. Itu pakaian di Pakistan. Bila saya sambung di Yaman, orang Yaman di Sana'a, mereka akan memakai jubah. Kalau pergi ke Hadramaut, di Hadramaut ni dia akan pakai kain pelekat, dia akan pakai baju kemeja. Itu pakaian mereka. Balik ke Malaysia, orang awam, apa pakaian mereka pakai? Kalau kita lelaki, orang Melayu kita akan pakai baju Melayu. Itulah pakaian terbaik. Kalau dia tak mau pakai jubah. Oh, saya tak boleh ustaz. Kalau saya pakai baju Melayu, saya tak boleh pakai yang tak ada collar. Saya kena pakai yang ada collar. Pakai yang ada collar. Kalau ada collar tu pun butang saya kena pun sampai atas, biar tak menapah. Tak cukup ustaz, saya kena pakai sampin. Sampin pun okey dah, tapi saya tak boleh pakai kopiah, dia tak matching. Saya kena pakai songkok, Songkok tu pula ustaz, saya kena bagi dia kedudukan 90 darjah. Dia kena sengit sikit. Bubuh. Tu pun tak cukup ustaz, saya kena ambil pula kerongsang tudung isteri saya, buh pula 2 lagi. Bubuh 2, 3 pun tak apa. Sampin pun tak cukup ustaz, saya kena bubuh kerih pula 1. Yang tu nak pergi penamaan calon, bukan pergi yang kan. Pakai yang terbaik pagi raya. Agama suruh ni 4. Tuan-tuan ingat dah ni? Mudah-mudahan boleh ingat sampai 10, tak apa dah. 4. Yang kelima, tuan-tuan, lepas kita pakai semua yang terbaik, kembalilah kepada fitrah. Banyak orang menafsirkan kembali kepada fitrah daripada kita buat dosa. Pagi raya tu kita keluar seolah-olah kita tidak berdosa. Tidak. Kembali kepada fitrah ni maksud apa? Daripada sebulan kita tak boleh makan minum, pagi tu Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan kita kepada fitrah, kita boleh makan dan minum semula. Dan masa tu baru kita tahu nikmat. Nikmat kita hanya tahu bila Allah tarik. Sekarang Allah tarik nikmat makan minum sebulan, bulan Ramadan, kita rasa Allahu Akbar. Pagi raya Allah kembalikan sunnah itu semula. Sebab tu Nabi, bila Nabi nak keluar solat hari raya, Aidul Fitri dan bukan Aidul Adha, Nabi akan makan dulu korma. Korma di sini ialah beberapa biji korma, bukan korma ayam. Yang tu kena jelas. Beberapa biji korma. Tapi kita confirm, hari Selasa tu korma 3 biji last. Kita kata kat korma, jumpa lagi tahun depan. Makan korma, kata Ibn Qayyim Al-Jauzi,
Kalau tak ada korma, kamu makanlah sesuatu yang manis. Antaranya ialah kismis. Sesuatu yang manis. Manis melambangkan kegembiraan. Sebab itu dinamakan detik-detik manis, peristiwa manis, maksudnya kegembiraan. Makanlah sesuatu manis yang menandakan kegembiraan. Kismis. Tak ada kismis, kata Ibn Qayyum, makanlah asal, makanlah madu. Tapi pastikan dah transfer. Itu saja. Faham, tak faham sudah. Kemudian lepas daripada kita pakai pakaian yang terbaik, yang kelima kita makan, kemudian keluar ke tempat solat dan bawalah keseluruhan ahli keluarga kita. Hatta idza kanat hiya haidah. Sampaikan kata Nabi, kalau isteri kamu, anak-anak perempuan kamu yang sedang datang haid, anak-anak perempuan yang jarang-jarang keluar daripada rumah, isteri kamu yang sedang period dan sebagainya, keluarkan mereka semua ke tempat solat. Walaupun mereka tak boleh solat, Nabi suruh mereka duduk dan mereka merasai kegembiraan dan kegirangan hari raya. Suatu salah kalau tuan-tuan dan saya tak keluarkan isteri dan anak-anak kita ke tempat solat. Nabi suruh keluarkan semua. Walaupun perempuan, anak perempuan tak boleh solat, datang berhimpun menyertai perhimpunan orang ramai. Tuan-tuan, kita yang Allah bagi kelebihan rezeki, kita ada pembantu rumah. Kita ambil bibi daripada Indonesia dan sebagainya. Pada pagi raya, keluarkan dia ke tempat solat. Janganlah atas nama alasan kita nak suruh dia buat persiapan hari raya, nak bersihkan rumah dan sebagainya, menyebabkan kita tak bawa dia ke tempat solat. Ini salah. Dia pun manusia, dia pun hamba Allah, dan dia berada di bawah kita kerana Allah bagi kita kelebihan rezeki. Raihkanlah dia sebagai ahli keluarga. Pembantu rumah kita tu daripada Indonesia tu, dia ahli keluarga kita. Raihkan dia. Saya ni bukan duta besar Indonesia di sini dah. Cuma nak bagi tahu supaya kita tak pandang orang lain dengan sebelah mata, dan kita tak pandang orang lain dengan pandangan tidak ada mata. Agama tak suka. Apa kedudukan kita, apa pangkat kita, agama tak suka kita pandang orang lain dengan sebelah mata. Bawa keluar semua. Semua ke mana? Ke tempat solat. Tengoklah, saya ulang. Takbir, mandi, haruman, pakaian, keluarkan seluruh ahli keluarga. Keenam, makanan dulu ke? Okey lah tuan-tuan, cantik lah. Tak payah tulis pun tak apa. Jenis kuat hafalan ni, nampak tak? Yang kelima apa dia? Makan dulu. Yang keenam, keluarkan semua ahli keluarga. Ketujuh, tuan-tuan yang duduk dalam taman ni, yang semayang di surau ni, kalau bolehlah pagi hari raya, tuan-tuan datanglah ke tempat solat birijlain, dengan jalan kaki. Itu paling baik. Sebab apa Nabi sendiri pergi ke tempat solat dengan jalan kaki? Dia naik kenderaan, jalan ni lain. Naik kenderaan sekadar cuma kita nampak member bagi hon, angkat tangan. Tapi kalau kita jalan sebagaimana yang dibuat oleh sahabat, jumpa, boleh bersalaman, boleh berpelukan, dan paling penting boleh mendoakan antara satu sama lain. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu perkataan yang dikeluarkan oleh salafus salih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Orang Melayu ni biasalah dia ada selamat hari raya, maaf zahir batin, silakan. Dia ada pula yang latest ni 00. Ini hadis sahih riwayat Astro. 00. Silakan. Sebab tu tuan-tuan yang duduk dalam bukit istana ni, yang dekat dengan surau ni, datanglah ke tempat solat dengan kita berjalan kaki. Itu paling baik sekali. Saya tahun lepas berkhutbah raya di, tak ingat di mana dah, di Sungai Isap kot tak silap, tahun lepas. Rumah mak mentua saya di Besrah. Kalau saya nak jalan kaki, saya kena keluar 27 Ramadan. 1 Ramadan baru 1 Syawal baru sampai. Balik semula mungkin 4-5 Syawal, nampak tak? Jadi jangan jadi mangkuk sangatlah, nampak tak? Kalau jauh naiklah kenderaan.
Ni 27 Syawal, 27 Ramadan jalan dah. Tanya ni pasal apa ni? Dah nak pergi semayang raya di Baluk. Oh, di Baluk, mangkuk betul nampak tak? Itu yang ke 7. Ke-8, kalau tuan-tuan nak buat paling baik lah semayang raya. Semayang raya ni paling baik Nabi buat di Padang. Saya baru ni berkuliah di Majlis Perbandaran Kuantan. Kata mereka, kami hanya anjurkan buka puasa di Padang. Kan, dia kata ada betul di Kuantan. Saya tak tahu. Saya berkuliah baru ni di MPK. Dia kata kami hanya anjurkan buka puasa di Padang. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki, dia kata bolehlah kita anjurkan solat di Padang. Kerana itu sunnah. Dia kata, ustaz takkan nak solat di Padang? Surau kami pun aircon dia dah berapa horsepower. Padang ni dengan panas dan sebagainya. Nabi, ini Masjid Nabawi. Solat di Masjid Nabawi ni 10,000 kali ganjaran daripada masjid lain. Nabi tetap solat di Padang. Itu paling baik. Kalau tak mampu dan sebagainya, solatlah di masjid atau surau. Kalau mampu ada ruang mesyuarat, boleh benarkan kita solat di Padang, solat di Padang. Cuma yang saya nak sebut, tuan-tuan dengan puan-puan kena tahu nah, dalam hadis Muslim, Nabi larang kita solat apa-apa solat sebelum dan selepas solat hari raya di tempat solat. Maksudnya kalau kita solat di Padang, kita datang terus duduk. Kalau kita solat di masjid, di surau, kita hanya dibenarkan solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tuan-tuan, solat raya sini pukul berapa? 8.30. Katalah kita main pukul 8. Kita pun Allahu Akbar, 2 rakaat tahiyatul masjid. Kita duduk. Tengok jam, lagi 20 minit nak masuknya solat raya. Kita pun berdiri, Allahu Akbar, kita solat duha. Kita melakukan kesalahan. Lepas solat raya, Nabi suruh kita balik. Kita tengok kereta banyak sangat keluar, kita pun solat duha 2 rakaat. Nabi larang. Ini khusus pada hari raya haji dan hari raya puasa. Sebab apa? Sebab Nabi tak mau nanti orang-orang jahil nanti ingat seolah-olah ada solat qabliyah dan ba'diyah hari raya. Tapi kalau kita sebelum keluar ke tempat solat, kita nak solat duha di rumah, solat dah. Kita dah sampai rumah, kita nak solat duha di rumah, solat dah. Yang Nabi larang kita solat di masjid, di surau atau di tempat solat. Jadi kalau kita datang hari semayang raya, kalau buat di masjid, di surau, kita boleh solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau solat di Padang, sampai kita terus duduk. Jangan solat apa-apa solat. Jangan solat 2 rakaat tahiyatul Padang. Duduk terus. Nabi suruh duduk. Ni saya skip ni sebab saya tak nak surah, saya skip. Yang seterusnya, yang ke berapa? 9 ke 8? Ini pun khilaf juga. Ni 8, ni 9. Yang ke 9. Beza khutbah Jumaat dengan khutbah hari raya. Selalu satu tu saya bahas 15 minit. Kalau 10 tu 2 jam insyaAllah. Tapi surah tak ada, saya skip kan. Beza semayang hari raya, semayang Jumaat. Semayang Jumaat, khutbah Jumaat termasuk dalam solat. Sebab tu saya pesan banyak kali, siapa yang datang hari Jumaat lepas khatib berada atas mimbar, nama dia tidak tersenarai dalam buku catatan malaikat. Kalau tuan-tuan buka Bukhari Muslim, hari Jumaat malaikat akan tunggu di pintu-pintu masjid, dia catat nama orang hadir. Apabila khatib berada atas mimbar, malaikat akan tutup buku catatan tu. Dan mereka yang datang lepas tu, kanat lahu zuhra, mereka hanya diberi ganjaran solat zuhur. Waktu jangan main-main hari Jumaat. Hari raya Aidul Fitri dan Aidul Adha, khutbah hari raya tidak termasuk dalam solat. Apa maksud dia? Ini perbendaharaan ilmu. Cuma untuk praktikal kena hold dulu. Nabi lepas sembahyang raya, Nabi terus buat ucapan sebelum Nabi solat raya.
sebelum Nabi khutbah raya, lepas solat Nabi buat ucapan inna nakhtub faman syaa falyajma' wa man syaa falyadhhab. Kata Nabi, aku hendak berkhutbah. Sesiapa yang hendak duduk mendengar khutbah, bolehlah duduk. Sesiapa yang nak balik, dia tak mau dengar khutbah, kata Nabi, silakan balik. Sebab tu saya suruh tuan-tuan raya di Mekah, Madinah. Kita bila lepas raya, kita tengok ramai orang Arab balik. Hanya sedikit yang tunggu. Kita yang tidak ada ilmu ni, kita kata, tu dia Pak Arab. Khutbah pun dengar, khutbah pun tak mau dengar. Tu yang faham bahasa Arab tak mau dengar khutbah. Aku yang tak faham pun dengar. Dah hang tak faham, baliklah. Dia pun balik. Tapi ini untuk informasi dan untuk praktikal saya tak galakkan. Sebab saya dah kena. Saya balik 2006, saya berkhutbah di satu tempat di Padang. Kita ni duduk 10 tahun luar negeri ni, semangat dia lain. Solat di Padang ada lebih kurang 600 orang jemaah. Kita selepas sembahyang raya, kita buat pengumuman. Saya nak berkhutbah hari raya. Berdasarkan sunnah, siapa yang nak duduk, boleh duduk. Siapa yang nak balik, dipersilakan balik. Jamaah dengar-dengar terus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan, daripada 600 itu tinggal 50 orang. Pengurusi mai jumpa kita, apa ustaz kata macam ni, kami dah lah, tabung pun tak jalan lagi. Oh, dia marah sebab tabung tak jalan. Tapi ini informasi lah untuk kita. Contoh macam ni lah, raya haji. Raya haji, lepas sembahyang raya haji, AJK bahagian korban, dia tak dengar khutbah, terus dia keluar, dia buat persiapan, sebentar lagi nak korban. Boleh tak? Ya, boleh. Tapi kadang-kadang bila orang tak ada ilmu, susah. Kita AJK, kita keluar buat persiapan, tengok macam mana sagi lepas khutbah nak korban. Orang yang tak faham ni, dia kata apa? Oh, tu dia, nama saja AJK, khutbah raya pun tak dengar. Dia pun main setahun sekali ya surau. Dia pun dah jadi macam ahli majlis fatwa dah. Itu kena faham elok-elok. Khutbah raya dengan khutbah Jumaat dia beza. Ke-10. Yang ke-10, penutup dia. Bila kita balik hari raya, semua orang tahu. Kalau tuan-tuan tadi mai sembahyang raya guna jalan ni, mukhallafatut tariq, Nabi suruh kita balik jalan yang berbeza. Tu yang Nabi suruh jalan kaki tu, supaya boleh jumpa ramai orang. Bila kita balik jalan yang berbeza, kita jumpa orang daripada jalan yang lain, dan kita boleh mendoakan sama macam tadi. Balik jalan lain ni tuan-tuan, maksud dia jangan keluar sampai daripada taman, jangan sampai masuk highway. Itu maksud dia. Keluar daripada taman masuk highway pukul 12 tak balik lagi. Bini dia telefon ni, abang ada mana? Ada karak. Pasal apa ada karak? Ustaz kata balik jalan lain. Awak tak pergi sampai al-ustaz tu. Kena faham. Ini 10 benda yang dia bersesuaian dengan sunnah. Orang tanya kepada saya, tak habis-habis tiap-tiap tahun tanya masalah mengenai ziarah kubur. Saya sebut jujur, saya tidak ada kepentingan, tuan-tuan. Nabi, hari raya, Nabi suruh kita ziarah kubur atau tidak? Tuan-tuan tengok, kita ajar kepada tuan-tuan 10 sunnah yang Nabi ajar pada pagi raya, tu pun kita tak buat. Betul tak? Tu pun kita tinggal. Jadi orang duk tanya ziarah kubur pada pagi raya ni, hari raya, Nabi suruh gembira. Ada orang kata dengan kita ziarah kubur 10 minit tidak akan memusnahkan mood kegembiraan. Nabi suruh gembira. Oh, saya tak boleh, saya punya syarat sah raya kena pergi kubur. Pergi ya. Pergi ya. Tapi Nabi tak bagi kita sedih. Nabi suruh gembira. Jadi kalau kita nak pergi kubur pagi raya, pastikan kita pergi dengan penuh kegembiraan. Boleh tak? Sampai kubur mak dia tengok. Mak meninggal pun tak apalah. Tanah mak Seri Damai 3 ekar buah nama saya dah.
Nabi suruh gembira. Sama juga perempuan. Pagi raya drama bagi kurang. Pagi raya Nabi suruh gembira. Sebab tu orang perempuan kita, syarat sah raya dia kena minta maaf kat suami. Tak apalah minta maaf, tapi tak bawa drama. Tak payahlah pagi raya mai duduk depan suami dia, duduk bersimpuh. Dia badan besar, duduk bersimpuh tu macam lori nak terbalik tu. Contohlah, bukan betul-betul. Jangan marah. Duduk bersimpuh tu tak cakap apa. Dia tengok suami dia tajam. Air mata berkelopak dah. Dia tengok suami dia, dia kata, abang. Ui, suami dia kata, ustaz. Dia panggil saya abang. Ustaz tahu tak, dia panggil saya abang ni setahun 2 kali ya. Pagi raya puasa dengan pagi raya haji. Selalu dia panggil apa? Dia panggil saya orang tua tak sedar diri. Rumah kata pi, kubur kata mai, mangkuk tingkat, untuk Baghdad pun dia panggil suami dia. Tahu, lepas tu tengok suami dia, mula dia start drama lah. Saya tahu saya banyak salah dengan abang. Saya tahu saya banyak dosa dengan abang. Dia teriak dah, saya tahu saya banyak dosa, saya banyak salah. Suami dia kata, baru tahu hari ni kan, nampak tak? Kita berkembang. Agama suruh gembira. Duduk relax ya. Abang, pagi raya saya nak minta maaf ke abang. Saya tahu saya banyak salah dengan abang, tapi abang kena ingat, abang punya salah lagi banyak dengan saya. Ni saya minta maaf ke abang, abang maafkan saya. Lepas ni abang minta maaf kat saya pertimbang tengok saya nak maaf ke tak maaf. Suruh gembira. Jangan sedih, agama tak suka tu. Itu 10 benda. Yang kedua, saya nak sebut benda ni yang kedua, sebab saya dengan tuan-tuan insya-Allah dengan izin Allah, kita hanya tinggal 3 hari bulan Ramadan. Saya sebut dah baru ni di satu tempat. Cuma saya nak kongsi dengan tuan-tuan supaya kita tak terlepas pandang. Kita ni semua hamba Allah. Apa yang kita ada hari ni tak ada nilai di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang terbaik antara kita orang yang bertakwa. Ada 3 hari lagi. Hari yang disebut hari mustajabud da'wah. Hari Allah perkenankan doa. Bila lisaim ad-du'a lam turad 'inda al-iftar. Saya suka kongsi benda ni supaya kita tak lepas pandang waktu ni, sebab semua kita ada pengharapan, tuan-tuan. Kata Nabi, orang berpuasa, masa dia nak buka puasa, doa yang Allah tidak pernah tolak. 10-15 minit sebelum buka puasa, kita berada di mana? Muhasabah. Waktu Tuhan kata orang puasa, doa yang aku tak tolak masa berbuka puasa, 10-15 minit sebelum buka puasa, waktu Tuhan perkenan doa, kita berada di mana? Muhasabah. Malu dengan Tuhan. Orang bagi peluang kepada kita, kita berebut ambil. Tuhan bagi peluang, kita tak berebut. Orang bagi tuan-tuan, orang bagi peluang ni berebut ambil. Tu kita pergi apa dia, mall tu nama apa? Yang tepi masjid tu, East Coast Mall ke? Dengar kata Hush Puppy tu, kasut tu bagi diskaun 50%, kita berebut ambil. Bibi kita pun ambil slipper harga 400. Ingat ada 50%, dia pergi ambil yang tak ada persen. Peluh kita nak bayar. Saya kata ni, kita pakai slipper pun 20 ringgit. Sekarang yang bagi peluang Tuhan, saya bagi tahu 10-15 minit, tuan-tuan, hanya 3 hari. Saya sebut di surah Ubudiyah itu 3 hari. Untuk tuan-tuan dan saya bersungguh berdoa kepada Allah. Puan-puan, 10-15 minit kalau kita masih di dapur sibuk dengan juadah berbuka, istahi min rabbik, malu dengan Tuhan. 10-15 minit sebelum berbuka puasa, lokasi perempuan bukan di bazar Ramadan. Walaupun pergi bazar Ramadan tu syarat sah puasa perempuan.
10-15 minit duduklah berdoa pada Tuhan. Dia 3. Dia 1 waktu mustajab doa, 1 hari mustajab doa, ketiga lokasi mustajab doa. Kalau hari, dalam seminggu hari Jumaat. Sebab tu saya pilih untuk bermusafir bulan Ramadan. Saya balik sini 2 kali. Saya pilih bermusafir tuan-tuan pada bulan Ramadan hari Jumaat. Sebab apa hari Jumaat? Tidak hari lain. Asalnya saya nak balik hari Sabtu dengan sahabat, tapi saya pilih hari Jumaat. Sebab apa? Sebab 3 benda. Pertama, hari Jumaat, hari mustajab doa. Dalam 24 jam hari Jumaat tu ada waktu yang mustajab doa, tapi hari Jumaat. Sebab tu kita diminta banyak berdoa pada hari Jumaat. 1. Yang kedua, kita musafir daripada KL mai Kuantan. Orang musafir, doa dia Allah tidak akan tolak. 2. Yang ketiga, kita puasa. Bayangkan masa kita nak buka puasa, kita angkat tangan, kita bagi tahu kepada Tuhan, wahai Tuhan, hari ini hari Jumaat, dan aku harap waktu aku berdoa ni waktu yang kamu perkenankan doa. Wahai Tuhan, orang musafir, kamu tak tolak doa dia, aku sedang musafir. Wahai Tuhan, sekarang waktu berbuka puasa kamu takkan tolak. Dia hari dia. Yang kedua, dia bukan hari, dia lokasi. Lokasi kita kena ada kat situ. Contoh bila kita buat umrah, tuan-tuan perasan tak bila kita tawaf tu? Ada satu lokasi kita tengok ramai orang Arab nanti ambil badan dia tembak dekat dinding Kaabah tu. Dia pegang kelambu Kaabah tu, dia doa teriak kat situ. Lokasi tu mustajab doa. Apa nama tempat tu? Multazam. 2, yang ni saya suka cerita. 2, Arafah. Tanya orang buat haji. Lepas daripada kita jamak dan qasar di Arafah, kita akan wukuf. Lepas kita wukuf, kita tunggu maghrib, kita akan keluar ke Muzdalifah. Kita jamak qasar di Muzdalifah. Kemudian kita akan bermalam di Muzdalifah. Waktu kita wukuf di Arafah tu, lepas daripada jamak qasar sampai maghrib, demi Allah, lokasi Arafah ni mustajab doa. Tanyalah orang yang dah buat haji, apa doa dia yang dia minta kepada Allah yang Allah tidak perkenankan. Semua Allah bagi. Bahkan Allah bagi lebih pada tu. Arafah ni luar biasa. Arafah ni dia punya aura dia. Kita boleh angkat tangan doa di Arafah ni. Kita boleh angkat tangan 2-3 jam. Tuan-tuan, tempat lain tak boleh buat. Aura dia lain. Aura dia lain. Boleh angkat tangan khusyuk ni 2-3 jam. Macamlah bila tuan-tuan ambil satu imam tarawih, dia baca sedap, semayang tarawih 20 rakaat, 8 rakaat ni 2 jam, kita tak rasa. Ada. Paling senang tuan-tuan pergi Mekah bulan Ramadan, tanya siapa pergi umrah. Semayang di Mekah yang jadi imam Mahir Makili. Semayang tarawih Mekah 20 minit ni tuan-tuan, 20 rakaat ni 2 jam lebih. Tapi bila imam bagi salam tu, ya Allah, dah habis dah 23 rakaat, dah 2 jam setengah kita semayang tarawih. Tapi kita tak sedar masa berlalu sebab bacaan imam tu sedap sangat. Macam bila tuan-tuan panggil satu ustaz, dia pandai ceramah. Dia ceramah maghrib pukul 8 sampai pukul 10. Sampai dia kata, tuan-tuan dah 2 jam ni, kita berhenti dulu, insya-Allah ada masa kita jumpa 2 kali lah. Kita kata, dah 2 jam dia ceramah, kita tak sedap masa berlalu. Ada juga yang tak sedap masa berlalu, sepanjang 2 jam ustaz ceramah tu dia tidur. Ada juga. Habis-habis tu dia kata, lah dah habis dah ke? Eloklah hang tidur. Dia manusia ni macam-macam. Arafah ni subhanallah. Tanya sahabat saya cerita itu. Saya buat haji 2012. Saya nak cerita kisah ni supaya tuan-tuan dengan saya ni ada motivasi berdoa, supaya kita ni tak terlepas pandang dalam doa. Saya buat haji tuan-tuan perempuan 2012. 2012 saya buat haji. Dalam grup haji saya ni ada sepasang suami isteri. Saya nak cerita 3 hari saja kita tinggal.
Demi Allah tuan-tuan, saya akan pastikan diri saya dan isteri saya 10-15 minit sebelum buka puasa tak ada gangguan apa-apa, termasuk benda jahanam ni pun tak ada dengan kita. Saya buat haji 2012. Juari ingat kot. Dalam grup saya ni ada sepasang suami isteri. Suami dia orang Johor, isterinya orang Kelantan. JDT dengan Red Warrior. Kedua-duanya duduk di Doha, tinggal di Qatar. Tinggal di Qatar. Kahwin 2006, 2012 buat haji. Allah bagi dia semua. Dia ada rumah di Qatar, dia ada rumah di Kelantan, dia ada rumah di Johor. Dia ada tanah di Johor, dia ada tanah di Kelantan, dia ada semua. Sepanjang 6 tahun dia kahwin, dia ada semua. Satu je Allah tak bagi dia, Allah tak bagi dia anak. Tanyalah orang yang kahwin, kalau dia ada dunia dan seisinya, dia tak ada anak, apa nikmat yang dia ada? Sebab tu orang yang tak ada anak, terapi agama, bukalah surah Nuh. Tengok macam mana Nabi Allah Nuh ajar kepada kaum dia yang Allah tidak beri mereka zuriat. Cari dalam surah Nuh, perempuan balik dekat-dekat akhir Ramadan ni. Kalau kita masuk surah Tabarakalladzi, buka surah Nuh, baca tafsir. Saya nak cerita panjang. Dia tak ada anak 6 tahun tuan-tuan. Dia ada semua tuan-tuan. Dia ada rumah banglo di Johor, tapi banglo dia kosong dengan suara anak-anak. Apa nikmat dia ada? Sebab tu kita ni Allah bagi anak ni, syukurlah. Kita ni Allah bagi anak ni, subhanallah. Isteri habis pantang bulan ni, bulan depan mengandung pula. Kita ni cukup pantang, dia lepas pantang. Tak faham ke ni? Sampailah seminggu sebelum buat haji, masing-masing ada ego. Tak mau buat medical check. Masing-masing nak buat pandai. Masing-masing nak tunjuk pandai. Macam baru ni bila saya ada banyak grup ustaz ni, kan baru ni timbul isu mengenai vaksin, kan? Dia dalam agama ni, dia setiap bidang ada ilmu dia. Saya beritahu kepada grup ustaz ni, kita bidang kita bidang agama. Bidang perubatan bukan bidang kita. Bagilah pada ahli dia. Kita sekadar tahu ubat ni paracetamol dengan ubat batuk cak ibu dan anak. Pun nak cerita vaksin yang ni, bawa bertenang ustaz-ustaz. Bagi ahli dia. Kita bukan ahli dia. Pergi buat medical check seminggu sebelum pergi haji. Masing-masing ada ego, tak mau pergi check doktor. Bila check, doktor dapati isteri dia ada masalah. Isteri dia, doktor kata tak mungkinlah boleh bagi dia zuriat dengan ilmu yang doktor ada. Dan suami dia ni tak ada masalah. Isteri ni bila dengar macam tu, dia ditimpa dengan kemurungan. Kita boleh fahamlah keadaan dia. Sebab dia rasa down lah, dia tak boleh bagi suami dia anak. Esok nak berlepas ke Kelana Jaya, malam tu nak fly ke Mekah. Dia kata kat suami dia, abang dia kata, saya dah buat medical check, kita dah buat. Saya ni betul-betul rendah diri. Sebab saya tak boleh bagi abang zuriat. Saya tak boleh bagi abang anak. Saya betul-betul rendah diri dengan abang. Macam ni lah abang, dia kata, balik daripada haji nanti, saya bagi abang kebenaran, saya bagi abang keizinan, abang kahwinlah lain. Sebab saya tak boleh bagi abang zuriat. Rasional, betul tak tuan-tuan? Tak mengaku. Perempuan tolong tutup satu. Tutup tu. Rasional, kalau tanya perempuan, dia apa pun tak rasional. Betul tak perempuan? Tak mengaku. Tapi saya ingat dia kata kat saya di Mekah, dia cerita, kita baik dengan dia. Dia kata, ustaz, isteri saya bagi saya kebenaran kahwin lain sebab dia tak boleh bagi saya anak, dia tak boleh bagi saya zuriat. Tapi saya nak abang kat ustaz, saya sayang dia, saya cukup kasih pada dia. Walaupun dia bagi saya kebenaran kahwin lain, dia bagi saya keizinan kahwin lain ustaz, saya tetap tak mau kahwin lain. Sebab saya tak mau nanti saya kahwin lain, dia makan hati, dia kecil hati dengan saya. Saya dapat dah kebenaran kahwin lain, tapi saya kata kepada dia, saya takkan kahwin lain.
Saya dengar benda tu tuan-tuan, saya kata subhanallah. Cuma dalam hati saya tak, awak hang ni bangang sangat dalam hati. Peluang yang ada tak terguna. Kita cari peluang ni tak jumpa tuan. Ini nama dia kufur nikmat. Saya kata sahabat, ini Arafah. Arafah, kamu angkat tangan doa kepada Allah dengan iman, dengan yakin, pengharapan, wallah, Allah akan kurniakan. Maryam alaihissalam boleh lahirkan anak tanpa sentuhan lelaki. Tuhan idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Tuhan, kalau Tuhan kata jadi, benda tu jadi, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Allah, dia doa di Arafah, kita tengok teriak. Angkat tangan macam ni, doa daripada berdiri sampai tersandak di dinding, sampai duduk melutut, doa dengan air mata, minta Allah bagi satu anak. Kekuatan doa ni subhanallah. Dia balik lepas 3 bulan, isteri dia mengandung. Tuan-tuan, doa, isteri dia mengandung. Kahwin 2006 sampai 2012 tak ada anak. 2012 buat haji dengan dia doa, dia minta kepada Allah dengan penuh pengharapan. Balik lepas 3 bulan mengandung. 2013 Allah kurniakan dia anak sulung. Sekarang nak masuk 2016 dah, dia dah nak masuk anak yang kelima. Kita ni kahwin tuan-tuan, bila tak ingat lama tak kahwin ni, 2007. 2007 lama tak kahwin ni, lupa tuan, maafkan saya. 2007 lah ni, 2016 baru 4 orang anak. Dia tuan-tuan nak masuk 5 dah doktor. 2013 orang. 2014 Allah bagi dia anak kembar. Ni yang Nabi Allah Yaqub kata fasabrun jamil, sabar tu cukup cantik. 2015 orang lagi. Berapa dah? Mengandung pula 4 bulan dah, nak masuk 5. Sampai dia kata, ustaz, kalau saya ada rezeki, tahun depan saya nak pergi lagi haji. Saya nak doa kepada Allah di Arafah, ya Allah ya Tuhan, nak bagi aku anak pun agak-agaklah sikit. Doa subhanallah. Macam mana saya tak suruh tuan-tuan bersungguh doa? Lagi 3 hari nak tinggal Ramadan, waktu Tuhan perkenan doa. Saya nak cerita pada tuan-tuan. Itu saya cerita di Ubudiyah. Hanya 2 tempat ni saya cerita. Tuan-tuan tahu kan saya owner kepada Raihanah Madu. Madu Yaman, Lembah Hadramut. Ingat tak? Yang tuan-tuan ambil tak bayar lagi tu.
Kunci doa dia saya beritahu hari ni. Bila kita angkat tangan, kita doa kepada orang, kepada diri kita dan sebagainya, jangan lupa doakan untuk orang lain. Kalau kita nak doa bagi kita berjaya dalam perniagaan, doa kepada orang lain. Ya Allah, ni sahabat aku, ya Allah bantulah dia, rahmatilah dia, ya Allah bagilah dia berjaya dalam perniagaan, ya Allah bagilah dia jadi seorang jutawan beriman. Sebab apa kita doa kepada dia? Bila kita doa kepada dia, malaikat yang dengar, malaikat kata amin, amin. Dan untuk kamu pun sama macam yang kamu doa untuk dia. Sekarang yang doakan kita ini adalah malaikat. Tentu doa malaikat ini tidak akan ditolak. Kita yang takut doa ni orang lain maju pada kita. Kita takut ni. Kita tak tahu rahsia dia. Ya Allah, jadikanlah dia, ya Allah, lebih kaya daripada aku. Malaikat pun kata amin. Dan untuk kamu, kamu akan lebih kaya dari dia. Tuan nampak? Doa, ya Allah ni sahabat aku, rahmatilah dia, kesian dia, ya Allah, bagilah peluang pada dia, bukalah jalan kepada dia, ya Allah, bagilah dia menikah seorang lagi. Malaikat kata amin. Kamu pun sama. Perempuan tak payah dengar ini. Sebab tu suami perempuan kalau dengar ni, doa kena dengar. Jangan doa amin dia, nampak tak? Duk dengar bagus suami aku ni doa dekat kawan dia, dia tak doa untuk dia. Kita tak tahu strategi pemasaran dia. Woi, sejam lebih dah. Wallahu alam. Akhir sekali, berhentilah. Daripada tak nak suara ni, sejam lebih dah. Saya pesan kepada tuan-tuan, ini adalah pesanan saya dalam semua tazkirah saya pada bulan Ramadan. Semua tazkirah saya akan tutup dengan pesanan ini. Pesanan Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Pesanan Nabi, kata Nabi, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik pada ahli keluarga kamu. Dan kata Nabi, akulah orang yang paling baik pada ahli keluarga aku. Dan saya sebut jujur nah, tuan-tuan, kata Nabi, aku paling baik pada isteri dan anak-anak aku. Jujur nah, bab ni tuan-tuan, saya fail. Kita dengan kawan-kawan ni punya baik Allah saja tahu. Open table tiap malam. Dia dengan kawan-kawan punya baik, bukan pijak semut tak mati, semut pijak dia, dia mati. Tapi dengan ahli keluarga kita macam sampah. Lepas tu masa saya duduk di Yaman dulu, kata Syekh, dia kata nanti, dia kata kamu kahwin, dia kata kamu nak tahu anak-anak kamu rapat tak rapat dengan kamu, senang, dia kata. Tuan-tuan cuba praktikal tengok. Cuba tengok. Dia kata kamu keluar kerja pagi, kamu balik petang, kamu buka pintu gate rumah, anak kamu yang 4-5 tahun yang kecil ni nampak kamu, isteri kamu sedang ada di dapur. Dia nampak kamu balik ni, dia tak pandai buka pintu grill, pintu rumah tu. Kita buka pintu gate, kita parking, kita nak masuk, kita keluar kereta, nampak dia tengah pegang pintu grill ni, dia tengah goyang pintu grill ni, buka pintu, ayah balik, buka pintu, ayah balik, buka pintu, ayah balik. Kita bukan tak jumpa lama, baru tinggal beberapa jam. Dia goyang pintu grill ni, buka pintu, ayah balik, suruh mak dia cepat datang buka pintu. Maksudnya kita rapatlah dengan anak kita. Tapi kalau tuan-tuan balik, tuan-tuan parking kereta, tuan-tuan yang pegang grill, buka pintu, ayah balik, buka pintu, ayah balik. Dia nampak tuan-tuan, dia kunci pintu tu, dia buang dia tu. Balik esok try tengok. Try tengok. Try tengok. Sofia kata, wahai suami, Sofia kata apa? Kamu nak tahu tak suami aku ni Muhammad baik tak baik macam mana? Satu hari kata Sofia, bila aku nak musafir dengan Nabi, nak naik unta, diletakkan unta depan aku. Unta ni kalau dia duduk pun dia tinggi. Tuan-tuan dah pergi haji umrah, tuan-tuan dah tengok unta, betul tak? Tuan-tuan dah tangkap gambar dengan unta, betul tak? Kalau tak tangkap gambar, umrah tuan-tuan tidak mabrur. Unta ni kalau dia duduk pun dia tinggi. Jadi Sofia ni dia perempuan, dia nak langkah naik unta tu nampak macam tak sopan lah. Orang panggil macam kurang adab lah. Nak kangkang kaki naik atas unta tu nampak tak elok. Sofia kata, suami, ini Muhammad.
Kamu tahu apa Nabi buat? Nabi duduk depan aku. Nabi jadikan paha Nabi sebagai anak tangga. Allahu Akbar. Safiyah kata, aku pun pijak paha Nabi. Nabi pegang tangan aku pijak paha Nabi. Aku pijak paha Nabi satu lagi. Terus aku naik atas unta tu. Nabi jadikan paha Nabi anak tangga untuk isteri dia. Ni Muhammad, duta besar agama ni. Safiyah pijak, Nabi pegang tangan dia, dia pijak atas paha Nabi. Dia pijak satu lagi, dia naik atas unta tu. Dan tuan-tuan kena tahu, Safiyah ni berat dia bawah 50 kilo. Tu kena tahu. Ni bini dia berat 88 kilo. Dia 48 kilo. Bini dia pijak paha dia patah 8. Dah, bukan nak suruh buat yang tu dah. Bukan nak suruh buat yang tu. Benda saya nak suruh buat ni simple. Yang kita boleh buat tapi kita tak buat kerana ego. Apa dia saya nak suruh buat? Malam ni mai tarawih. Parking kereta. Keluar pada kereta ni, kita kalang kabut turun, kita buka pintu untuk isteri. Tu je. Amin terus tu kan? Amin terus. Tu je, boleh tak? Betul. Boleh belah, boleh buka sendiri ya. Dah tua dah apa. Try tuan. Demi Allah dia akan hargai kita. Tuan malam ni buat. Demi Allah buat. Kita punya tak bagi isteri buka pintu ni, kita buat child lock. Dia dah buka tak boleh, dah buka tak boleh, dah buka tak boleh. Tuan buka pintu kat dia. Tuan tunduk sikit. Demi Allah. Terus dia akan masuk dalam Facebook. Percaya tak percaya? Dia terus upload dalam Facebook. Lepas tu tuan baca lah dia tulis apa. Aku rasa detik kematian suamiku sudah semakin tiba. Buat baik pada ahli keluarga. Buat baik. Dan tuan-tuan janganlah kena benda jahanam ni boleh menjahanamkan keluarga kita. Ni benda bagi jahanam kita dengan keluarga. Saya sebut banyak kali tuan-tuan, kita ada grup-grup yang tidak bermanfaat. Left grup ni semua. Saya ada grup motor. Saya baru left baru ni. Grup motor BM ni. Bulan Ramadan tuan-tuan, malaikat kena ikat, syaitan kena ikat. Pi ambil gambar mana perempuan pun tak tahu. Ni baru hari Jumaat baru ni. Bubuh dalam caption tu, abang jangan pi tarawih malam ni, malam Jumaat. Saya kata kita suka tak kalau nanti orang ambil gambar isteri kita, orang ambil gambar anak-anak perempuan kita, orang buat macam tu, kita suka tak? Kita tak suka, tapi kenapa kita ambil gambar isteri, gambar anak orang buat macam tu? Oh, seorang ni jawab, dia kata, ini grup motor BMW lah, bukan grup motor EX5. Kita tengok sombong. Kita left grup tu. Left. Agama tak suka. Jangan. Lepas tu saya sebut, telefon kita ni siapa pun boleh cek ahli keluarga kita. Tidak ada rahsia. Isteri kita boleh cek telefon kita, kita boleh cek telefon dia. Tak ada rahsia. Senang. Isteri saya senang. Kalau saya mesej orang perempuan, saya kena marah. Orang perempuan mesej saya pun saya kena marah. Itu saya tak faham. Kita mengajak merata ni, termasuk kuliah perempuan. Kalau kuliah duha biasa ni, yang urus program makcik-makcik lah. Umur 55, 60. Makcik-makcik ni lah ni dia confirm kuliah. Dia tak pakai SMS, dia pakai WhatsApp. Ustaz jangan lupa esok kuliah duha kita macam biasa. Kita pun tak ada malas buat satu email macam tu ya. Okey lah tu. Makcik-makcik ni pun satu. WhatsApp tu gambar profil dia tak buat gambar dia. Dia buat gambar anak perempuan dia. Umur 22. Belajar UKM Fakulti Undang-Undang. Kita pula lupa delete. Malam pegawai penyiasat melakukan siasatan. Dia tahu pegawai penyiasat. Dia cek-cek dia ada bahan kes. Dia panggil kita, kita bangkit, mana boleh tak bangkit. Pegawai penyiasat panggil. Dia tanya, abang ni mesej apa? Kata-kata ni mesej makcik duduk section 4 Bandar Baru Bangi. Dia confirm kuliah duha.
Ni makcik apa nampak muda ni? Kita kata yang ni anak dia umur 22, belajar UKM Fakulti Undang-Undang. Macam mana abang boleh tahu? Kita pun silap juga. Kita memang kita dah buat siasatan juga, nampak tak? Kita pun cakap tu yang abang buat macam tu apa? Yang tu okey tak dan balas. Tak boleh dia kata lain kali kalau okey dengan perempuan buat macam ni. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu orang yang berbuat baik pada ahli keluarga, dan akulah orang yang paling baik pada ahli keluarga. Jumpa lagi insya-Allah pada sesi akan datang. Allah bagi saya kebaikan, Allah tambah kebajikan kepada kita semua insya-Allah daripada hari ke hari, masa ke semasa. Mudah-mudahan dapat bagi manfaat kepada kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang nak ambil madu tu saya dah bawa. Itu ambil pun tak bayar lagi kan, tak apa. Harga dia masih sama, cuma ni grade yang Sultan ambil lah. Sultan Brunei ambil, Sultan Selangor ambil dengan kami. Grade paling baik. Nanti tuan-tuan perempuan friend saya di Facebook cari Ustaz Madu Johari. Tuan-tuan tengok lah situ macam mana orang makan.